Tes, cubaan. Okey, bagi yang dah masuk ataupun baru masuk, tugasan hari ni adalah simple saja, define wavelength. Okey, berikan definisi untuk panjang gelombang. Okey, jawapan untuk definisi panjang gelombang tu boleh di-type di ruangan live stream. Ruangan live chat. Okey, ruangan live chat. Dekat komen lah. Okay, boleh type kat situ. Macam biasa, kehadiran untuk kelas online terakhir untuk sesi ni lah, untuk tingkatan 4. Okay, saya tengok ada 3 orang ni dah masuk 3 orang. Sementara menunggu kawan awak, kita tunggu ramai sikit. Maybe dalam 10 orang mungkin, kalau mampu. Yang dah masuk tu boleh terus komen lah, untuk jimatkan masa. Sebab hari ni kita 2 masa saja. Saya pun lepas ni direct terus 3 masa. Hari ni 5 masa direct lah. Pagi-pagi 5 masa direct, kejap lagi 3 masa form 5 dengan awak 2 masa. So kita nak jimatkan masa kita nak efektifkan. Jadi terus tulis tugasan awak hari ni pada ruangan komen, define wavelength, ataupun berikan definisi panjang gelombang. So wavelength is ... wavelength are tulislah dekat ruangan komen. Dah belajar dah. Okay, very basic. So tunggu sekejap, lagi seminit. Sementara tu awak tulis dulu dekat komen, siapakah 3 orang tu. Terus tulis dulu pada ruangan komen tugasan untuk hari ni. Sambil-sambil tu, hari ni kita akan habiskan perbincangan performance evaluation, yang ada dalam buku teks tu, dari soalan 6 hingga soalan 10. Hopefully kita boleh habis lah. Kalau tak habis, mungkin saya buat video lah. InsyaAllah boleh habis. InsyaAllah. Ada 5 orang dah. Jadi tanpa berlengah lagi, kita mula terus lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sekali lagi. Selamat sejahtera, selamat pagi. Terima kasih kerana terus istiqamah untuk belajar fizik, walaupun dalam keadaan online. Jadi hari ni kita nak bincang soalan 6 sampai soalan 10. Kita tamatkan kat situ. Lepas tu nanti chapter-chapter lain akan menyusul semasa kelas fizikal lah, masa awak dah balik maktab.
Okey, kita terus ke soalan 6. Sekejap ya. Soalan 6. Keluarkan pen dulu. Alright. A judge blew a whistle which produce a sound of frequency 500 Hz. Okey, ini adalah maklumat frekuensi. So awak bulatkan, boleh tulis simbol frekuensi iaitu F kecil. Okey, sambung baca lagi. And a wavelength of 0.67 meter in the air. So wavelength simbolnya apa? Simbolnya lambda macam ni. Right. So kita ada dua maklumat dah dekat situ. Kita tengok apa kehendak soalan. What is the wave speed of the sound? Wave speed atau speed of the sound wave simbolnya V. Okey. So, jadi kita ada sebuah soalan yang menanyakan pada awak V ni sama dengan apa? Merujuk kepada formula speed of wave, V sama dengan F darab dengan lambda, frekuensi darab dengan wavelength. Jadi dua-dua dah ada. Kita cuma perlu masukkan dalam formula 500 darab dengan lambda 0.67 meter. Okey. Tekanlah kalkulator. Mana kalkulator saya? 500 darab 0.67 dapatlah 335. Okey, 335. Kemudian macam mana pula dengan unit? Okey, lambda ni dalam unit apa? Cuba tengok video yang lepas. Kemarin saya dah ajar dah. Lambda tu tengok dalam meter. Jadi depan ni mesti meter. Okey. Lepas tu frekuensi unit asalnya adalah second negatif 1 atau dikenali juga sebagai hertz. So apa jadi dekat sini? Meter second negatif 1. Yang tu unit akhir untuk velocity of the ataupun speed of the wave. Okay, speed of the wave 335 meter per second. Simple je, soalan yang ringkas sahaja. Okay, kalaulah wavelengthnya dalam sentimeter, maka unit akhir untuk velocity adalah sentimeter per second. Okay, terus ke soalan 7. Figure 6 shows a tuning fork vibrating and producing sound wave. So ni adalah tuning fork yang kita mungkin dia ketuk dan keluarkan suatu gelombang bunyi. Okay, gelombang bunyi. Seperti detail-detail berikut. Based on figure 6, berdasarkan gambar rajah di atas ni, determine the amplitude of the sound wave. So soalan minta cari amplitude. Okay, A sama dengan apa? Amplitude maksudnya apa? Amplitude adalah sesaran maksimum. Okay, maximum displacement of a wave from equilibrium position, daripada posisi equilibrium. Apa maksud posisi equilibrium ni? Equilibrium position ni tidak lain tidak bukan merujuk kepada kosong, amplitude kosong, daripada kosong kepada sesaran yang paling tinggi. Itulah amplitude. Dengan kata lain, tuning fork ni keadaan asalnya seperti besi ni lah, sebelah kanan ni contoh. Jadi berapa jauh besi tu telah vibrate paling maksimum. Okay, vibration paling jauh dia daripada keadaan asalnya. So keadaan asalnya macam ni, paling jauh dia pergi berapa? Itu yang kita nak tahu. Okay, tapi diberi maklumat di dalam ni bahawa daripada hujung, ni kalau saya boleh lukis, besi tu akan vibrate ke kanan dan juga vibrate ke kiri macam tu. Okey, dan jarak daripada hujung sini ke hujung sini adalah 0.5 cm. Okey, setengah sentimeter lah jarak dari hujung sana ke hujung sini. Tetapi equilibrium position berada di mana? Equilibrium position berada di sini, di tengah-tengah kosong. Itulah tempat asal besi itu duduk. Besi itu duduk di tengah-tengah, tapi vibrate ke kiri dan ke kanan. So berapakah jarak maksimum yang dialami oleh
tuning fork tersebut. Kalau saya nak label dekat sini, sekejap saya cuba label. So this would be the amplitude of the vibration of the sound wave. So this is the amplitude. Ini pun amplitude juga, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kedua-duanya boleh di-consider, boleh dianggap sebagai amplitude. Apa maksudnya kat sini? Macam mana nak selesai ni? Maksudnya adalah, sekejap saya tukar warna lagi. Untuk soalan A, so kita ada dua amplitude. Okay, 1, 2. Ada 2A kan kat situ. Dua amplitude di dalam satu jarak 0.5 cm. Soalan suruh cari amplitude. Apa maksudnya? 0.5 cm bahagikan dengan 2. Maka nilai amplitude dalam gambar rajah ni adalah 0.25 cm. Okey, itu nilai amplitude daripada soalan ni. Okey. Kena faham gambar rajah ni dulu, insya-Allah boleh buat. Okey. So, kalau vibration dia ke kiri dan ke kanan jaraknya 2 cm, maksudnya amplitude dia 1 cm. Kalau jarak daripada kiri ke kanan vibration dia adalah 5 cm, maksudnya amplitude-nya adalah 2.5 cm. Kita bahagi 2 sebab amplitude diukur daripada equilibrium position to the maximum displacement. Paling jauh besi tu boleh pergi, ataupun vibration tu atau wave itu pergi. That is how awak determine amplitude. Kemudian soalan kedua, determine the wavelength. Okay, nyatakan ataupun carikan nilai wavelength. Cari nilai lambda sama dengan apa. Okay, satu lagi maklumat pada soalan dalam figure 6 ni adalah bahagian sini, 225 cm. Okay, ada function dia dekat sini. So dalam 225 cm ni, awak boleh tengok ia mengambil jarak daripada kawasan ini sehingga kawasan ini. Okay, kawasan ini yang saya maksudkan adalah kawasan compression. So yang dilukis rapat-rapat tu adalah kawasan compression. Okay, apa maksud kawasan compression? Kawasan mampatan gelombang bunyi. Gelombang bunyi terdiri daripada dua bahagian, iaitu mampatan dan juga regangan. Compression and rarefaction. So yang kita lukis dekat-dekat tu adalah compression, yang dilukis jauh-jauh tu adalah rarefaction. Saya label sebagai R kat sini. Saya label belah kanan, nanti serabut pula belah kiri. Saya label sebelah kiri, nanti serabut ni kalau kat sini. Okey, boleh so kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah kanan ni kita ada 5 compression part, 5 bahagian mampatan. Jadi apa fungsi sebenarnya 225 dia bagi dekat situ tu? Mestilah ada kena-mengena dengan wavelength. Seperti tugasan yang saya berikan, wavelength, okay, definition wavelength adalah jarak daripada suatu compression ke compression yang bersebelahan, atau jarak daripada rarefaction ke rarefaction yang bersebelahan, regangan ke regangan yang bersebelahan, atau mampatan ke mampatan yang bersebelahan. Dan ini untuk gelombang, special untuk gelombang bunyi. Okay, special untuk gelombang bunyi. Adapun begitu, seperti pada ruangan komen yang awak dah buat tu, boleh juga diterima jawapan-jawapan lain yang merujuk kepada gelombang jenis gelombang air. Kalau gelombang air, awak akan jawab ia adalah suatu jarak daripada puncak to the next puncak, crest to the next consecutive crest, ataupun jarak daripada throw lembangan to the next throw, to the next throw, daripada lembangan ke lembangan yang bersebelahan, boleh juga. Okay, yang tu untuk gelombang air. Tapi dalam kes ni, ni adalah gelombang bunyi, jadi jarak wavelength adalah dari compression to the next compression. Namun begitu, awak boleh tulis juga jawapan ni dalam ruangan komen, tak ada masalah. Okay, so compression to the next compression.
Untuk mudah, awak cuba buat macam ni. Kita tengok ada berapa yang kita boleh dapat dari 225. Ini compression pertama, ini compression kedua, compression ketiga, compression keempat. So ada berapa lambda yang terlibat dalam 225 ni? So yang ni dengan ni lambda, sini pun lambda, dari sini ke sini pun lambda. Ada berapa lambda tu? Dalam 225 kita ada 3 lambda. Bermaksud 3 lambda sama dengan 225 cm. 3 lambda. Soalan suruh cari apa? Soalan suruh cari lambda. Apa kita buat adalah bawa 3 pergi ke kanan. Apa jadi? 225 dibahagikan dengan 3. Okey. So, tekanlah kalkulator. 225 bahagi 3. Okey, dapat jawapannya 75 cm. Okey. So yang ni contoh bagaimana awak mencari lambda daripada sound wave. Dari sound wave. Okey. Kalau water wave, awak akan ukur jarak dari puncak kepada puncak yang bersebelahan, atau lembangan di bawah ke lembangan yang bersebelahan. Yang tu untuk water wave. Okay. Light wave, water wave. Light wave, water wave pula. Sound wave dengan water wave. Kalau light wave macam mana? Light wave, alang-alang kita ceritakan. Light wave, apa hasilnya? Awak akan dapati pada skrin, awak akan dapati bahawa terbentuknya bright and dark fringes consecutively. Okay, akan terdapatnya jalur-jalur cerah dan gelap pada skrin. Yang ni hasil dia ni. Okay, jadi macam mana awak nak cari nilai lambda dari sini? Macam mana nak cari nilai wavelength daripada light wave? Yang ini sound wave. Yang awak tengah buat ni sound wave. Soalan ni. Yang kemarin buat tu adalah water wave. Yang ni light wave. Macam mana? Untuk cari lambda of a light wave, awak mesti cari jarak daripada jalur gelap ke jalur gelap yang bersebelahan macam ni. Okey, dikira sebagai lambda. Atau jalur cerah ke jalur cerah yang bersebelahan juga dikira sebagai lambda. Okey, so jarak antara dua cerah atau jarak di antara dua gelap adalah lambda untuk light wave. Sebab wave ada 3 jenis, 3 case lah, 3 case. Okey, kita ada air, bunyi, cahaya. Okey, tiga awak kena master. Right, last one untuk soalan 7 adalah soalan C. Speed of sound wave produced. Dia suruh cari V sama dengan apa when the tuning fork vibrates at frequency of 440 Hz. So ni maklumat apa? 440 ni frekuensi. Okay. So V sama dengan F darab dengan lambda. Lambda cari mana? Lambda dah ada jawapan dekat B. Frekuensinya 440 darab 75. Okay, darab yang 75. So 440 darab 75, dapatlah 33,000. 33,000. Okey, unit dia. Cuba tengok lambda dalam sentimeter. So dekat sini mesti sentimeter. Second negative 1. Jangan pula awak bantai semua sekali meter per second. Tak betul. Kalau awak nak buat dalam meter per second, make sure dekat sini 75 telah ditukar kepada meter. Kena bahagi 100 dulu. So kalau awak nak juga dalam meter per second, 75 bahagi 100
then only awak darab dengan 440. Awak akan dapat 330 meter per second. Macam tu. Okey. Ni adalah jawapan untuk si 330 meter per second. Apa maksud 330 per second? Dalam 1 saat, gelombang bunyi yang dihasilkan oleh tuning fork ini telah bergerak sejauh 330 meter 1 saat. So awak kira 1, okey. Dia wave tu dah pergi 330 meter daripada jarak yang awak duduk tu. Sangat laju. Right, nombor 7 selesai. Terus ke nombor 8. Okay, kembali kepada soalan water wave. Ini water wave lah ni. Figure 7 shows an image of water wave moving from a deep water region to shallow water region. Okay, ni daripada air merambat daripada kawasan dalam ke kawasan cetek. Diberitahu bahawa air dari kawasan dalam ke kawasan cetek. Okay, figure 7, draw the pattern of wavefront in region A and region B. So dia suruh lukis apa berlaku kepada wavefront sebaik sahaja masuk ke dalam kawasan A, iaitu kawasan shallow, dan kawasan B yang kembali kepada kawasan deep. So macam mana nak buat? Mula-mula ambil pembaris anda. Awak perlu sambungkan garisan ni yang berwarna pink ini. Okey, garisan yang berwarna pink ni menunjukkan arah gelombang. So sebaik gelombang memasuki kawasan shallow pada sudut 90 darjah, seperti yang awak dah belajar, jika suatu gelombang masuk melalui normal line atau parallel to the normal line, there will be no refraction occur. Tidak akan ada pembiasan berlaku. Okey, apa maksudnya? Gelombang tersebut tidak akan berubah arahnya. Macam cahaya, dulu awak belajar cahaya sama juga. Kalau medium dia macam ni, okey, dalam keadaan horizontal, cahaya masuk betul-betul 90 darjah. Okey, dan awak mendapati bahawa cahaya tersebut terus masuk direct ke dalam medium yang kedua tanpa melalui sebarang pembiasan. Dia tak bengkok. Cahaya tersebut tak bengkok. Okey, sama juga dalam case water wave ni. Saya padam balik. Sama juga. Jadi awak akan lukis straight sampai dia mencecah kawasan B. Lukislah arrow kat situ. Okey, that is the first step. Now awak kena tentukan apa berlaku kepada wavelength. Okey, wavelength of water wave. Tadi saya beritahu water wave wavelength dia kat sini. Jarak dari puncak ke puncak atau lembangan ke lembangan. So ini lambda dia. Apa berlaku atau apa perubahan terhadap lambda apabila gelombang air dari kawasan dalam ke kawasan cetek? Apa berlaku? Jawapannya lambda akan berkurang. Lambda will be decreasing. So kalau awak nak lukis lambda, okay, sekejap saya guna warna biru. Awak perlu warna biru, nampak ke? Saya guna warna hijau lah. Okay, awak kena pastikan lukisan awak tu jadi lambdanya menjadi semakin rapat di dalam ni. Contohnya begini. Rapat tapi uniform ya. Uniform maksudnya sama jauh lah. Macam tu. Okay, so it must be drawn relatively small distance compared to the later one. Mesti lebih pendek sikit daripada keadaan asalnya kerana berlakunya pembiasan, refraction. Okay, so lambda jadi pendek. Okay, kemudian apa berlaku kepada gelombang seterusnya? Gelombang tersebut akan terbias ke kawasan B. Macam mana nak tahu? Mula-mula lukiskan satu garisan 90 darjah menggunakan dotted line. Macam tu. Okey, labelkan sebagai N besar. So apa benda N besar ni? N besar ni adalah garisan normal.
atau normal line. Okay. So merujuk kepada case refraction, kalau gelombang daripada kawasan cetek ke kawasan dalam, maka gelombang akan terbias. Pertama, gelombang akan terbias. Maksudnya gelombang akan berubah arahnya. Dia tak akan pergi straight keluar macam ni. Salah, tak betul. Akan terbias, maksudnya bengkok lah, bend. Ke arah mana? Ada dua saja pilihan. Sama ada gelombang tersebut terbias mendekati normal atau menjauhi normal. Dalam kes ni, from shallow to deep, gelombang akan menjauhi garisan normal. So, tengok kat sini. Macam mana nak tahu menjauhi ke mendekati? Tengok saya akan buat satu line di mana gelombang tersebut tidak akan mengalami pembiasan. Contoh macam ni lah. Kalau saya buat straight ni, tidak mengalami pembiasan. Contoh, awak jangan buat lagi. Okay, semua kawasan di atas ini dikira sebagai mendekati. Contohnya, saya buat ray macam ni. Ini saya nak cerita macam mana boleh jadi mendekati, menjauhi ni. Okay, kalau saya buat ray saya macam ni, sap dengan anak panah. Okay, ni dikira mendekati normal. Ataupun tinggi sikit, macam ni pun mendekati. Macam ni pun mendekati. Macam ini pun mendekati. Bawah sikit pun mendekati, masih dikira mendekati. Kenapa? Kerana masih berada dalam region ni, dalam kawasan ni, dikira mendekati. This is how awak tentukan garisan tu mendekati ke menjauhi. Okay, macam mana nak tahu? Sekali lagi saya ulang. Lukis satu garisan yang menunjukkan tiada pembiasan berlaku. Maksudnya garis straight lah. Garis straight. So apa-apa garisan yang di dalam region ni dikira mendekati. Okay. Manakala vice versa, semua garisan di bawah ni, contoh saya buat macam ni, ini dikira menjauhi. Saya lukis bawah lagi pun menjauhi. Saya lukis atas sikit je pun dikira menjauhi. Okay. Just nak cerita dekat awak macam mana nak tentukan mendekati ke menjauhi. So to be sure, okay, kita padam balik. Sebenarnya apa berlaku? Gelombang tersebut menjauhi garisan normal, terbias menjauhi garisan normal. Itu betul, terbias menjauhi garisan normal. So sekejap saya buat warna merah. So menjauhi, saya buatlah bawah sikit kat sini, pakai pembaris ya. Okay. Tapi belum siap lagi. Kenapa belum siap lagi? Kerana gelombang air adalah suatu gelombang yang di kawasannya dilukis wavelength. Tak macam cahaya. Kalau awak lukis macam ni, this is considered as a light wave. So untuk menunjukkan bahawa gelombang yang awak tengah buat ni adalah gelombang air, awak perlu lukis wavefront dia. Wajib lukis wavefront untuk water tersebut. Macam mana lukis wavefront? Lukis wavefront 90 darjah dengan propagation of the wave. Macam ni contohnya. Ambil pembaris, pastikan yang ni 90 darjah lah. Awak tak perlu buat 90 darjah tu, tapi garis mesti pada 90 darjah. Dan pastikan jaraknya antara wavefront ke wavefront kembali ke jarak asal. Okey, lambda di sini dengan lambda dekat sini pastikan sama, kerana kembali ke kawasan dalam. Macam tu. Okey, lebih kurang macam ni dah jauh ni pointer. Okey, lebih kurang macam itulah. Jarak dia akan kembali sama, sebelum dengan selepas akan kembali sama. So dia akan jadi pendek-pendek, wavelength akan jadi pendek-pendek di kawasan shallow sahaja. Bila kembali ke kawasan deep, jarak mesti dilukis sama. Katalah sini kejap. Katalah dekat sini jarak lambda dia sama dengan 2 cm kan. Dalam exam tu 2 cm contohlah. So awak mesti lukis dekat sini jarak di antara dua wavefront, iaitu wavelength tu mesti juga 2 cm. Yang ini pemeriksa memang akan letak pembaris dan memang akan ukur lukisan awak, each and every wavefront yang awak lukis, each and every, supaya to make sure lukisan awak tu G2 lah. G2. Alright, next kita tengok soalan.
B pula, given that the speed of water wave in the shallow water region and deep water region are 4 and 9. Okay, yang ni kita boleh labelkan sebab kita ada dua velocity. Okay, so velocity dia sebut apa dulu? Shallow. Okay, kita boleh tulis subscript S kat bawah. V shallow. Kemudian ni dekat kawasan deep, so V subscript D, deep, kawasan deep. So velocity berubah daripada kawasan shallow to deep, velocity of the wave akan meningkat, makin laju. Kalau daripada deep to shallow, contohnya air daripada tengah laut ke pantai, velocity-nya akan berkurang disebabkan pembiasan. Logik fikir dia, air yang menghampiri pantai takkanlah jadi makin laju. Kalau air itu jadi makin laju, maka semua air akan naik ke daratan. So mestilah jadi lebih perlahan. So air, kelajuan air daripada tengah laut ke pantai akan berkurang. Ingat macam tu. Wavelength of water wave in the shallow water region is 2 meter. Okay, ni apa? Wavelength. So kita tulis lambda. Wavelength ni di kawasan mana? Kawasan shallow. So kita letak subscript S kat situ. Calculate the wavelength of water wave in the deep water region. So dia suruh cari apa? Lambda deep. Berapa? Okay, dalam tajuk refraction ni, saya ada tekankan hari tu masa saya ajar awak refraction, bahawa dalam refraction beberapa benda yang berubah. Pertama, arah, the propagation of the wave akan berubah. So wave sama ada akan bend ke towards normal atau bend away from normal. Tu yang pertama yang berubah. Kedua, dari segi wavelength, daripada deep to shallow akan jadi pendek macam dalam cerita ni. Wavelength 2. Okay. Selain daripada itu, yang berubah juga adalah dari segi velocity. Velocity akan berkurang. So direction, wavelength, velocity. Okay, tiga ni akan berubah. Selain daripada itu, contohnya frekuensi. Okay, contohnya frekuensi are unchanged. Apa maksud unchanged? Tidak berubah. So frekuensi dari kawasan dalam ke kawasan cetek atau kawasan cetek ke kawasan dalam adalah sama. Frekuensinya remain unchanged, tidak berubah. Okay, cuba kita rujuk balik formula velocity of wave. V equals to F lambda. So kita cuba kita letak frekuensi kat depan. Kita nak guna formula dia ni. Frekuensi sama dengan velocity bahagi dengan lambda. So frekuensi di kawasan deep dengan kawasan shallow adalah sama. Saya tulis dekat sini, frekuensi shallow sama dengan frekuensi deep. Saya buat macam tu sebab dalam refraction frekuensi tidak berubah. Okay, so frekuensi shallow, kalau frekuensi formula dia sama dengan velocity bahagi lambda. Jadi untuk frekuensi shallow, maka kita dapat velocity bahagi lambda. Subscript dia kita tulislah S kat bawah. Velocity kawasan shallow bahagi dengan lambda kawasan shallow. Tulis balik sama dengan. Kemudian kawasan deep, frekuensi di kawasan deep sama juga velocity kawasan deep bahagi dengan lambda kawasan deep. So this is how awak dapat formula untuk awak selesaikan soalan ni. Okay, so ni shallow. Jadi kita ambil semua maklumat shallow macam tu. Okay, sekejap. Mana dia? Nak highlight kejap. So yang ni maklumat deep. Jadi kita ambil semua maklumat deep di sebelah kanan. Kita equalskan. Kenapa kita equalskan? Kerana frekuensi tidak berubah. Macam tu ya. Kalau awak tak sure ataupun awak pening dengan apa yang kita sedang bincangkan, tolonglah buka balik video yang lepas
Tengok dekat channel saya tu, tengok list atau pergi dekat playlist, cari video refraction of water wave. Kalau tak silap saya 5.3, mungkin 5.3. Okay, cari, ada tajuk. Saya buat tajuk semua. Tak payah awak nak tengok dulu, awak baca tajuk dulu. Tengok refraction of water wave. Confirm saya ada cerita benda-benda ni, semua ni. Termasuklah formula-formula yang kita baru nak pakai hari ni, yang kita nak guna. Latihan pun ada. Okay, gantilah VS. Mana VS? 4 bahagi dengan lambda S. Ada tak lambda S? Ada, 2. Okay, sama dengan VD. VD ada ke? 9 bahagi dengan lambda D. So lambda D kita nak carilah lambda D. Bawa lambda D pergi depan sebagai perkara rumus. Apa jadi? 9 kita bahagikan dengan 4, darabkan dengan 2. Okey, potong-potong. Dapat 2, 9 bahagi 2 dapat 4.5 cm. Okey. Boleh ke matematik mudah tu? Pecahan biasa saja. Pecahan biasa sahaja. Macam mana kita nak tahu jawapan kita logik ke tak? Jawapan kita tu, pengiraan kita tu logik ke tak logik? Macam mana? Kita semak balik dengan syarat awak kena tahu dia punya rule dululah. Macam ni lambda D, kawasan deep 4.5 yang awak dapat tu. 4.5 besar 4.5 cm. Okey, diberi dalam soalan lambda shallow 2 meter. Logik tak? Kawasan shallow lambda dia 2, kawasan deep lambda dia 4.5. Logik tak? Logik lah. Kerana apabila gelombang menghampiri kawasan lebih dalam, wavelength dia menjadi lebih panjang. Jarak kita lukis tu lagi besar-besar. Logiknya jawapan dia. That is how you counter balik jawapan awak tu. Double check jawapan awak dari segi teori betul ke tak betul. Dengan syarat teori mesti faham lah. Kena tahu teori dulu, baru boleh jawab. Okay, soalan 9. Kita ada 20 minit lagi. Come on. Alright, so soalan 9. Sekejap. Figure 8 shows a graph of displacement against time which represent the oscillation of a pendulum. Okay, ini adalah oscillation pendulum. Apa jadi pada amplitude dia? Soalan A. What happens to the amplitude? Jawapannya decrease. Amplitude decrease. Cuba awak tengok dekat situ apa berlaku pada amplitude. Ni makin lama makin rendah, turun ke bawah. Okay, kemudian soalan tanya, what is the phenomenon experience? Jawapannya amplitude decrease with time. Okay, amplitude decrease with time, fenomenanya dipanggil sebagai damping atau bahasa Melayu pelembapan. Makin lembab kan, makin lama makin lembab. Right. Dia punya ayunan dia lah. Bukan awak lembab, ayunan dia. Okay, tak ada kena mengena dengan awak. C. What is the main reason for the phenomenon? Apakah sebab berlakunya damping? Awak boleh tulis punca damping dekat sini. Apakah punca damping? Kita ada dua punca, iaitu dipanggil punca internal dengan external, kalau tak silap saya. Tapi salah satu puncanya adalah air resistance. Air resistance, rintangan daripada udara. So ayunan bandul tu, pendulum tersebut telah pun dihalang ataupun telah pun berlanggar dengan partikel udara, lalu menyebabkan rintangan, rintangan udara. Okay. D. How is the pendulum able to keep oscillating? So jawapannya, macam mana kita nak teruskan amplitude tu supaya maintain nilainya? Maka kita boleh tulis kat sini dengan apply atau memberikan apply forced oscillation. Okay, dengan
mengaplikasikan atau mengenakan suatu oscillation secara paksaan. Dengan kata lain, kita letakkan daya secara berkala. Meletakkan applying force periodically, secara berkala. Okay. Yang ni boleh tengok balik video dalam subtopik 5.2 pasal damping and resonance. Damping and resonance. Okay, last soalan terakhir untuk hari ni. Figure 9 shows the pattern of interference produced by 3 coloured lights in experiment. So, kita dapat 3 hasil lah. Nah, yang ni untuk interference of light wave. Kita dapat 3 jalur-jalur cerah dan gelap. Okay, A, B dengan C. Daripada 3 cahaya. Okay, dan cahaya-cahaya tersebut adalah cahaya biru, cahaya hijau dan cahaya merah. Apa beza tiga-tiga cahaya ni? Mereka berbeza dari segi wavelength atau panjang gelombang. Cahaya biru, panjang gelombang dia 400. Okay, cahaya hijau, panjang gelombangnya 550. Gelombang merah, panjang gelombangnya 700. So, merah ada panjang gelombang yang lebih besar, biru ada panjang gelombang yang lebih kecil, green tengah-tengah. Boleh kita analisis macam tu. So, apa hubungannya panjang gelombang? Tengok sini. Apa hubungannya panjang gelombang atau wavelength dengan pattern-pattern yang diberi dalam soalan ni? Apa hubungan dia? Apa kena-mengena dia? Okay, let's look at pattern A, B, C dulu. Apa beza antara pattern A, pattern B, pattern C? Kalau awak perhatikan betul-betul, apa beza dia? Perbezaannya adalah dari segi jarak di antara bright to bright atau dark to dark fringes. Dalam kes ni, kalau kita nak senang nampak, cuba kita ambil jarak daripada dark to dark. Okay, cuba tengok pattern A. Pattern A, dark to dark dia panjang ni. Pattern B, dark to dark dia panjang ini. Dan pattern C, dark to dark dia panjang sepanjang ini. Okay, tu panjang dia. So, apa maksud tadi? Ulang balik tadi. Apa maksud? Tengok ni soalan tadi. Apakah maksud jarak daripada dark to the next dark ataupun bright to the next bright? Jawapannya adalah lambda. Jadi apa maksud yang benda yang kita dah label tadi ni? Ini adalah semua panjang gelombang, wavelength. So, beza antara pattern A, pattern B, pattern C adalah wavelength. Beza dari pattern A ke pattern C adalah panjang gelombangnya. So, bermaksud awak kena match up lah panjang gelombang dengan pattern-patternnya. Okay, mana panjang gelombang yang paling besar? Awak tengok antara pattern A, B, C. A, B, C, mana yang paling besar? So, obviously awak akan dapat pattern B. Okay, pattern B merujuk kepada suatu color yang panjang gelombangnya paling panjang. Jawapannya adalah red. So, tulis pattern interference B lah kat sini. Okay, yang paling pendek antara A dengan C lah, tinggal A dengan C. Paling pendek okay, adalah pattern A. So, yang paling pendek merujuk kepada biru. Okay, so kita tinggal C je lah kat sini. C medium lah, tengah-tengah. Right, selesai lah untuk isi table tersebut. So, jarak dari cerah ke cerah atau jarak dari gelap ke gelap, fringes, jalur merujuk kepada lambda. So, justify your answer. Distance between two consecutive dark. Okay, jarak di antara dua jalur hitam, fringes,
distance between two consecutive dark fringes. Okay. Shows the value of wavelength, atau give you the value of wavelength. Okay. So as the, ini poin pertama. Poin kedua, as the distance between two consecutive dark fringes for B are largest. Okay, as the distance between two consecutive dark fringes for B are largest, disebabkan oleh jarak di antara dua jalur gelap untuk B, pattern B adalah paling besar, maka so the wavelength are largest. Okay, jadi panjang gelombang dia juga yang paling besar. So the wavelength are largest, which is red. Okay, which is red. Cukup macam itulah. So this is how you justify your answer. Awak beritahu bahawa sebenarnya jarak di antara dua jalur gelap merujuk kepada lambda. Jadi pattern yang ada jarak jalur di antara dua jalur gelap yang paling luas atau paling besar, itu menunjukkan wavelengthnya yang paling besar. So awak match up lambda dengan jarak di antara dua jalur gelap. Okay, macam itulah. This is how awak justify your answer. Justify ni maksudnya awak menjustifikasikan, maksudnya awak memberi sebab lah kenapa jawapan awak macam tu. Okay, so itu sahaja perbincangan kita untuk kali ni. Jadi boleh tulis komen. Komen awak hari ni adalah berkenaan dengan wavelength. Awak boleh, so awak boleh komen 3 ni lah, satu daripada 3 ni. Kita ada tiga case lah: air, bunyi dan juga cahaya. So wavelength boleh jadi 3 jawapan awak. Sama ada awak berceritakan tentang gelombang air. Kalau awak nak cerita gelombang air, dengar. Kalau awak nak cerita pasal gelombang air, lambda atau wavelength adalah jarak di antara dua puncak yang bersebelahan, two consecutive crest bersebelahan, atau two consecutive through. Itu untuk gelombang air. Kalau untuk gelombang cahaya, okay, macam ni, gelombang cahaya wavelength dia adalah jarak di antara dua jalur cerah atau jarak di antara dua jalur gelap. Contoh, okay, macam tu. Kalau kes ketiga, gelombang bunyi. Gelombang bunyi jarak di antara two consecutive compression, jarak di antara dua bahagian mampatan, atau jarak di antara dua bahagian regangan, rarefaction, which is consecutively, mesti bersebelahan. So dia semua jarak-jarak, sama ada puncak ke puncak atau lembangan ke lembangan, cerah ke cerah atau gelap ke gelap, atau dari compression ke compression atau rarefaction ke rarefaction. That's it. Okay, ni semua diuji dalam SPM. Okay, banyak. Awak mungkin tahu 1 daripada 3, awak rugi. 2 daripada 3 pun awak rugi. Awak mesti kena tahu 3-3. Manalah tahu awak study, awak study banyak air, gelombang air, tiba-tiba dalam exam keluar bunyi, dah lingkup, tak boleh nak buat. So mesti master 3-3. So kita ada baki lebih kurang kalau jam saya lebih kurang 9 minit lah. Okay, tak ada apa dah saya nak bincang. Cuma saya nak beritahu this is it. Sampai sini saja kelas online kita. Hopefully
dapatlah memberi manfaat kepada awak. Jika awak mendapati bahawa kelas ini tidak begitu efektif kepada diri awak, maka awak boleh ambil pendekatan bahawa balik nanti sila bertanyakan. Okey, kalau awak nak bertanya, awak ada ruang yang sangat luas sebab kita akan bincangkan semula. Awak akan go through semua balik topik yang awak belajar semasa PKP. So awak akan belajar balik lah. Cerita dia awak akan belajar balik. So double up awak punya info. The best is awak prepare. Datang ke maktab, prepare lah. Maksudnya awak tengok balik video, datang dengan keadaan awak fresh. Habis Raya Haji tu tengok balik video semua, supaya awak tahu apa yang awak nak tanya. Kadang-kadang awak rasa awak tak tahu kan. Awak kata, wah aku tak tahulah ni. Tapi awak tak tahu pun apa benda yang awak tak tahu. Awak tak tahu nak tanya di mana lah, maksudnya nak tanya di mana tu tak tahu. So the best is awak datang prepared, well prepared. Maksudnya tengok balik apa lompong-lompong dalam topik tu yang awak tak tahu. Contohnya air awak tak tahu, ataupun cahaya awak tak tahu. Okey, awak tanya bahagian-bahagian tertentu saja, bukan tanya semua benda kan. Yang itu baik awak tak payah online kan. Contohlah macam tu. So saya nak ucap terima kasih kepada awak semua bagi komitmen. Saya doakan sekali lagi semuanya selamat. Tolonglah berada di rumah. Kalau tak perlu keluar, jangan keluar. Janganlah pergi berjimba, berfoya-foya, sebab kes sekarang tengah naik. Sebab kita kita sedang risau bahawa gelombang kedua wujud. Na'udzubillah. Harap-harap tidak berlaku lah. Terutamanya yang berada di bahagian sentral, bahagian Kuala Lumpur, bahagian Sepang. Kita ada kes baru. Sekarang ni kita punya kes untuk harian sudah pun meningkat kepada 2 digit. So hati-hati. Kita tak nak kes makin meningkat dan awak pula balik datang ke sini, datang ke maktab, dan awak menjangkiti orang lain. Sama jugalah saya akan balik ke Penang juga. Saya juga akan menjaga diri supaya saya tidak menjadi penyebar virus COVID itulah. So jaga diri. Kalau tak perlu keluar, jangan keluar. Stay safe, jaga diri. Kirim salam dekat parents semua. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.